Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada petang ini, insyaAllah saya akan membentangkan taklimat praktikum bagi pendidikan moral di bawah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Ipoh. Saudara dan saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, pada kali ini kita akan menyatakan bahawa apakah kepentingan secara umumnya praktikum ini kepada para pelajar atau pelatih ini. Dan praktikum ini merupakan latihan mengajar yang merupakan komponen wajib bagi program pendidikan guru yang memberi peluang kepada pelajar atau guru pelatih itu untuk mempraktikkan bentuk kemahiran, pengetahuan dan nilai guru secara situasi sebenar dalam bilik darjah. Dan pelaksanaan praktikum ini memberi tumpuan kepada proses PDP dengan bimbingan pensyarah penyelia dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan permufakatan di antara agensi KPM dan agensi luar. So itulah di antara pengenalan yang saya boleh menyatakan bahawa kenapa praktikum itu penting kepada pelajar ataupun guru pelatih yang sedang belajar di IPG kampus. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, sebenarnya dalam taklimat ini siapakah yang perlu mendengar taklimat ini? Ya. Baik, yang pertama sudah pasti guru pelatih, iaitu guru pelatih yang mengambil elektif teras pendidikan moral. Begitu juga dengan sudah pasti juga para pensyarah penyelia atau pensyarah pembimbing. Dan yang ketiga, pegawai pembimbing atau lebih mudah dalam bahasa yang kita sebut sebagai guru pembimbing, dan juga mereka yang mempunyai kepentingan dalam arus pendidikan yang mahu melihat bagaimanakah keberkesanan praktikum dilaksanakan kepada mereka yang sedang menjalani latihan perguruan ini. Jadi yang paling penting kepada guru pelatih, pensyarah penyelia, pensyarah bimbing serta guru pembimbing perlu didedahkan dengan taklimat ini supaya mendapat asas yang penting. Baik, dalam taklimat ini saya akan membincangkan atau membicarakan beberapa aspek penting sebagai satu perkongsian amalan praktikum, ya, iaitu terdiri daripada yang saya boleh nyatakan sini sebagai jenis pelaksanaan PDP, jadual waktu praktikum, bilangan penyeliaan, ya, bilangan penyeliaan, kemudian penyediaan RPH yang berkesan, kemudian persediaan guru pelatih teras, ya, dalam pendidikan moral, ya, dalam pendidikan moral. Kemudian juga persediaan guru pembimbing, pensyarah penyelia dan juga pensyarah atau pensyarah pembimbing, ya. Jadi inilah aspek yang kita ingin bincangkan lah. Baik. Jadi di sini kita lihat jenis pelaksanaan ini ialah satu, ia bertujuan melaksanakan PDP dalam aspek yang telah ditetapkan atau diarahkan oleh pihak unit praktikum lah. So semua pihak yang mempunyai kepentingan, keperluan, guru pelatih, pembimbing, pensyarah dan guru pembimbing perlu alert lah dengan perkembangan terkini. Seperti sekarang kita ada PDP yang dijalankan secara PDPR yang dijalankan secara dalam talian, dalam bentuk segerak dan tidak segerak. Saya melihat ini satu contoh PDP yang diperlukan pada waktu kini lah, dalam era PKP ini. Ada boleh kata 4 jenis lah. Satu online, satu offline, satu gabungan, satu offsite. Kita fahamlah online tu kita menggunakan komunikasi secara talian kan, Google Meet, Zoom, YouTube dan sebagainya. Kalau offline tu
tanpa capai internet lah mungkin kita menemukan modul pembelajaran. Dan yang paling famous sekali atau popular sekali ialah gabungan antara online dan offline. Dan kita tengok juga tapi jaranglah offsite ya, pembelajaran berlaku di pusat komuniti, pusat pemindahan, sementara ini jarang berlaku lah Okey. Baik, jarang berlaku tetapi dia sebagai satu panduan kepada kita. Baik, yang kedua jadual waktu praktikum. Kalau bagi pelajar-pelajar PSMP ni dia ada 8 hingga 12 waktu dan 8 waktu minimum di mana 6 waktu teras dan 2 waktu elektif. Bagi pendidikan moral ni seperti kerana subjeknya atau khususnya berada di elektif, maka 2 waktu lah, waktu sahaja dalam masa seminggu, di mana penyediaan rancangan juga disediakan berdasarkan pada 2 waktu bagi elektif teras minimum. Dan bagi PDP co-curriculum RPH kita boleh sediakan dalam masa 2 minggu sekali lah untuk kegiatan atau aktiviti kelab ataupun persatuan. Baik, yang ini ialah bilangan waktu penyelidikan praktikum. Yang ini untuk pensyarah dan pensyarah elektif lah. Di sini telah dipaparkan cadangan-cadangan untuk melaksanakan penyelidikan lah yang boleh dilihat di sini dan di mana lengkap lah my forums dia bila nak diisi PR1 atau PR2 ya. Okey. Yang ini ialah yang keempat ialah penyediaan RPH yang berkesan. Saya cuma nak menyentuh berkaitan dengan objektif pembelajaran. Yang bagi pendidikan moral, bila kita melihat objektif ini hendaklah dilihat daripada sudut tiga keadaan. Satu, penaklukan moral iaitu dari segi kognitif, kemudian ada dari segi emosi moral ya. Yang ketiga ialah dari segi perlakuan moral. So kita lihat di sinilah dari segi kognitif ada secara eksplisit yang boleh diukur dan di sini kita dapatlah sini bagaimana objektif ini dapat dicapai melalui sesuatu yang boleh diukur ya. Dan ini ialah satu contoh RPH dan kita lihat situ tema fokus bimbingan lah yang saya akan bagi catatan atau keterangan di bahagian seterusnya nanti. Okey. Ini contohlah di mana pelajar perlu menyediakan RPH ini dengan baik. Right. Kemudian kita tengok RPH co-curriculum. Saya selitkan di sini juga untuk kemudahan para pelatih atau guru pelatih untuk melaksanakan penulisan RPH ya. Di sini ya. Okey. Kemudian yang saya sebut tadi bagaimana dengan aspek tema yang berfokus tadi. Di sini kita boleh letakkanlah aspek tema yang dicadangkan, pengenalan, permulaan, perkembangan pengajaran atau penutup, dan di mana di sebelah kanannya ialah berkaitan dengan perincian-perincian tersebut ya. Contohnya permulaan berkaitan perincian dengan sek induksi. Kemudian pelaksanaan PDP, aspek tema juga ada permulaan, perkembangan dan penutup, dan di mana di sebelah kanan itu kita lihat adanya perincian-perinciannya ya. Dan begitu juga dengan amalan pedagogi yang ditulis oleh para pelatih dan RPH-nya, boleh memilih aspek tema dan kita kena nyatakan di manakah kedudukan amalan pedagogi masa kini. Begitu juga dengan senarai tema bagi kemahiran insaniah, contohnya kemahiran komunikasi, kemahiran sosial pelajar, boleh memilih satu dan diletakkan di tempat pengajaran ataupun aktiviti yang sesuai. Begitu juga dengan refleksi di mana pelajar akan membuat catatan refleksi lepas PDP untuk melihat kekuatan juga penambahbaikan. Baik. Yang kelima ialah persediaan guru pelatih elektif teras pendidikan moral. Ini ialah persediaannya. Jadi sebagai seorang guru pelatih kena memahami objektif kan, kena ada persefahaman dengan pensyarah dan sebagainya kan, membina hubungan profesional yang baik dan memiliki segala etika dan profesion dalam
perguruan serta mengatuhi semualah. Jadi guru pelatih perlu bersedia dari segi fizikal dan mental bagi melaksanakan amalan praktikum yang berkesan. Baik. Dan akhir sekali, persediaan pensyarah penyelia, pensyarah pembimbing atau guru pembimbing. Yang ini kita sebagai guru penyelia atau penyelia hendaklah melakukan penyeliaan secara klinikal lah. Artinya kita kena menilai dari sudut pra, semasa dan post. Dan kita punya bimbingan hendaklah berterusan sepanjang praktikum ini supaya dilihat ia memberikan satu panduan dan bimbingan yang baik kepada guru pelatih kita. Dan yang paling penting ialah kita jangan memberikan penilaian sebelum bimbingan dibuat kerana ia akan memberi kesan yang tidak adil ataupun tidak punya justifikasi terhadap pelajar yang kita nilai ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, saya harap taklimat ringkas saya ini dapat memberikan penilaian awal kepada semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan amalan praktikum yang berkesan. Dan kepada siapa yang ingin memerlukan keterangan lanjut atau bantuan, boleh menghubungi saya, Dr. Muhammad Syirudin Bakir, penjelas praktikum Jabatan Keislaman dan Moral, IPG Kampus Ipoh di talian bimbit 089-589-6116. Jadi saya harap taklimat ringkas ini dapat membantu sebagai asas kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari bagi amalan praktikum yang baik dan berkesan. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.